Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rosniza dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Izzat Ibrahim bersama rakan-rakan yang lain, Rosnaida, Nur Hanani, Hanila, Nur Amira, Syahira, Nur Anis dan Siti Nur Farahana akan membentangkan profil negara Korea Selatan dan pembangunan politik dan ekonomi di Korea Selatan. Korea Selatan ini merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Timur di mana separuh daripada selatan Semenanjung Korea bersempadan dengan Laut Jepun, Laut Kuning dan Korea Utara. Dan penduduk di Korea Selatan ini lebih kurang dalam 50 juta orang. Dan sistem pemerintahan Korea Selatan berbentuk sistem republik, iaitu ketua negara sebagai presiden dan ketua pemerintah adalah Perdana Menteri. Dan di Korea Selatan ini ada 17 bahagian pentadbiran. Dari segi ekonomi, Korea Selatan mempunyai sistem ekonomi campuran yang merangkumi pelbagai kebebasan jenis ekonomi digabungkan dengan perancangan ekonomi berpusat dan peraturan pemerintah. Dan dari segi ranking, ekonomi Korea Selatan keempat terbesar di Asia dan ke-12 mempunyai kuasa beli terbesar di dunia. Dari segi tumpuan ekonomi Korea Selatan tertumpu kepada hiburan seperti K-pop, K-drama semua kita lihat banyak tersebar di seluruh dunia, dan elektronik, kereta, perkapalan, jentera, petrokimia dan robotik. Ini pun salah satu yang membantu pembangunan ekonomi di Korea Selatan. Pemerintahan Korea Selatan dapat dilihat semakin menuju ke arah demokrasi sejak Republik pertama sehinggalah Republik ke-6. Walaupun pernah menderita di bawah pemerintahan tentera sejak tahun 1980-an, namun Korea Selatan telah berjaya menjadi sebuah negara demokrasi dan maju pada masa kini. Pemerintahan pada Republik pertama adalah lebih kepada meneruskan amalan pemerintahan sebelumnya, iaitu melakukan penindasan kejam terhadap aktiviti berhaluan kiri. Namun pemerintahan ini berakhir selepas berlakunya Revolusi April pada tahun 1960. Dalam pemerintahan Republik kedua oleh Chan Myon, beliau telah berjaya merancang pelan pembangunan 5 tahun, namun akhirnya digunakan oleh Park Chung-hee selepas dijatuhkan akibat ketidaktegasannya dalam memerintah. Apabila Park Chung-hee telah menjadi presiden, beliau telah digelar sebagai Bapa Pembangunan disebabkan berjaya dalam memajukan industri Korea Selatan. Walau bagaimanapun, beliau dikatakan memonopolikan kuasa sehingga menimbulkan ketidakpercayaan oleh orang di sekelilingnya. Selepas pembunuhan Park Chung-hee, Choi Kyu-ha telah menggantikan tempatnya dan membebaskan tahanan politik serta memberi mereka hak-hak sivil. Komitmen beliau dalam menjalankan sistem Yushin menyebabkan masyarakat ragu kepadanya. Keadaan ini menyebabkan beliau tidak mampu mengatasi kemelut politik yang digunakan oleh Chun Do-hwan untuk melakukan kudeta pada ketika itu. Selepas Chun Do-hwan rasmi menjadi presiden, beliau telah menolak kuasa jangka panjang presiden dan mengesyorkan sepertiga anggota Majelis Nasional dihapuskan. Republik ini adalah kediktatoran yang ditubuhkan melalui kudeta dan rang Undang-Undang Pelembagaan ke-9 pertama kalinya telah diluluskan. Beberapa dasar pembaharuan telah diwujudkan pada Republik ke-6. Contohnya, mengurangkan tumpuan pemilikan cabul. Hubungan diplomatik antara negara sosialis seperti Rusia dan China turut dijalinkan melalui promosi dasar utara. Pada Februari 1992, Korea Utara dan Korea Selatan telah mencapai kata sepakat untuk berdamai dan bekerja sama. Saya akan membentangkan berkenaan dengan hubungan politik antara dua negara konflik, iaitu Korea Selatan dan Amerika Syarikat. Yang pertama ialah sokongan sistem politik dalam negara. Dari sudut politik, pada asalnya Korea Selatan mengamalkan sistem demokrasi, tetapi semakin lama ia semakin liberal. Pada awal pembentukan Korea Selatan, mereka sangat memerlukan sokongan dari negara luar, terutama sekali Amerika Syarikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat berpengaruh dalam peletakan dasar sistem politik Korea Selatan. Kini, walaupun Korea Selatan sudah boleh berdiri sendiri, tetapi pemerintah Korea Selatan tetap tidak mahu melepaskan kebergantungan mereka terhadap Amerika Syarikat disebabkan sistem politik demokratik dan ekonomi liberal yang mengarah pada sistem kapitalis di Korea Selatan yang sangat memerlukan sokongan dari negara luar yang berpengaruh seperti Amerika Syarikat. Disebabkan itu, hubungan politik antara Korea Selatan dan Amerika Syarikat terus dipelihara dan dipertahankan. Yang kedua ialah pelibatan politik negara di peringkat antarabangsa. Pelibatan Korea Selatan dalam politik antarabangsa ini dikatakan berkembang seiring dengan sistem politik dan ekonomi terbuka yang diterapkan. Memandangkan politik dan ekonomi yang liberal ini menuntut pemerintah Korea Selatan untuk memperluaskan lagi hubungan diplomatik mereka tidak kira di serantau maupun antarabangsa. Ini bagi menjamin politik, ekonomi dan keamanan negara mereka.
Dan akhir sekali, pelibatan Korea Selatan di peringkat antarabangsa ini juga turut mendapat respon positif dari sekutu tradisional mereka, iaitu Amerika Syarikat. Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Dalam hubungan ini, kepentingan reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara diwujudkan. Keinginan dan cita-cita Korea Selatan untuk dapat mewujudkan reunifikasi ini mempengaruhi kebijakan politik Korea Selatan terhadap konflik yang terjadi antara Amerika Syarikat dan Korea Utara. Saling menjaga sikap antara Korea Utara dan Korea Selatan juga sangat menentukan berjalannya proses menuju ke arah reunifikasi. Selain itu, kehadiran pihak ketiga di negara ini sangat mempengaruhi hubungan dalam mewujudkan penyambungan jalur kereta api, contohnya kehadiran Amerika Syarikat, Rusia, China dan Jepun. Seterusnya, perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Pemerintahan Korea Selatan menjadi pemerintahan demokrasi secara beransur-ansur. Pemerintahan demokrasi ini memberi kebebasan dan pendidikan politik yang berarti bagi masyarakat Korea Selatan. Selain itu, politik demokrasi ini juga mendepankan aspirasi rakyat untuk menentukan keberadaan rejim yang berkuasa dalam penguasaan Korea Selatan. Aspirasi politik masyarakat ini kemudian disampaikan dalam bentuk partisipasi politik, iaitu setiap politik mempunyai parti yang tersendiri. Sebuah partisipasi ini ialah sebuah keikutan, sertaan dan kepedulian masyarakat terhadap setiap kebijakan pemerintah yang berkuasa di Korea Selatan. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada perkembangan ekonomi Korea Selatan bermula Republik Pertama sehingga Republik ke-6. Jadi semasa Republik Pertama di bawah pimpinan Shin Man-rae, ekonomi Korea Selatan ini lebih tertumpu kepada pertanian, dan semasa Republik Kedua, pemerintahan Korea Selatan telah diambil alih oleh tentera SNR di bawah pimpinan Park Chan-hye. Dan di bawah pimpinan Park ni, beliau telah membangunkan ekonomi Korea Selatan melalui industri asas seperti pertanian dan juga industri tenaga. Dan Park juga sangat menekankan kepada peningkatan peluang pekerjaan rakyat. Seterusnya, semasa pemerintahan Republik Ketiga, Korea Selatan telah melancarkan pergerakan Samuel untuk membangunkan kawasan luar bandar, dan penggunaan tenaga kerja yang murah telah dapat membantu meningkatkan lagi ekonomi Korea Selatan. Dan semasa pemerintahan Republik Keempat, kerajaan Korea Selatan lebih menekankan kepada membangunkan industri berat seperti elektronik dan juga logam. Dan industri ini dapat berkembang maju kerana kerajaan memberi sokongan kepada syarikat-syarikat untuk menggunakan wang tanpa perlu memikirkan kekangan dana. Sehingga penghujung tahun 1995, ekonomi Korea Selatan adalah yang ke-11 terbesar di dunia. Namun, krisis ekonomi Asia telah menjejaskan ekonomi Korea Selatan pada tahun 1997. Dan Presiden Park Yang-sen pada waktu itu gagal untuk menyelesaikan masalah kewangan. Dan setelah pemerintahan diambil alih oleh Presiden Park Dae-jung, beliau mampu untuk menyelesaikan masalah kewangan dan seterusnya menstabilkan kembali ekonomi Korea Selatan. Okey, seterusnya adalah kerjasama Korea Selatan dan organisasi antarabangsa. Korea Selatan telah bekerjasama dengan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau lebih dikenali sebagai APEC. So, pada tahun 2017, Korea Selatan telah menyumbang sebanyak $700,000 ke akaun laborisasi dan pemudaharaan perdagangan dan pelaburan APEC. Selain itu, Korea Selatan ni juga jadi anggota bagi sistem peraturan privasi merentas sempadan APEC yang sebenarnya dibina untuk memperkuatkan lagi potensi pertumbuhan sektor e-dagang dan melindungi jumlah data pengguna sensitif yang kian meningkat. Seterusnya, Korea Selatan bekerjasama dengan Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, dikenali sebagai OECD. Okey, manfaat yang OECD ini beri kepada Korea Selatan adalah OECD memberikan akses kepada kepakaran dalam hubungan dengan ekonomi negara maju yang lain.
Selain itu, kerajaan Korea Selatan ini juga telah memanfaatkan sumber yang telah diberikan oleh OECD ini untuk bertindak balas dengan lebih berkesan terhadap perubahan ekonomi global dan meningkatkan lagi sistem tadbir urus dan dasar sosioekonomi. Selain itu, OECD ini sangat berperanan dalam membantu Korea Selatan dalam mengatasi krisis keuangan dengan memberi panduan penting untuk penyusunan semula. Akhir sekali, Korea Selatan telah menjadi rakan dialog bagi Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara iaitu ASEAN. Korea Selatan ni telah membina Pusat ASEAN Korea AKC pada tahun 13 Mac 2009 di Seoul, Korea. Pusat ni sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting bagi meningkatkan jumlah perdagangan, mempercepatkan aliran pelaburan, meningkatkan pelancongan dan memperkayakan pertukaran budaya antara negara-negara ASEAN ini dan juga Korea Selatan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang industri yang terlibat dalam perkembangan ekonomi Korea Selatan. Antara industri yang terlibat pertama adalah industri ekspor. Korea Selatan ini telah melebarkan dalam bidang ekspor dengan melabur kepada industri berat pada tahun 1973 lagi. Banyak kilang-kilang yang telah dibuka sehingga ia dikenali kerana kemajuan dari segi industri berat itu sendiri. Antara contoh industri berat yang terdapat di Korea Selatan ini adalah seperti industri pembinaan kapal, industri pembuatan besi, mesin, barangan elektronik dan juga petrokimia. Industri berat ini dipimpin oleh syarikat-syarikat besar yang dikenali oleh cebol. Antara contoh syarikat cebol ini adalah seperti LG, Samsung, Hyundai dan sebagainya. Bagi industri yang melibatkan petrokimia, Korea Selatan pernah menjadi pengeluar kuasa nuklear terbesar di dunia dan kedua terbesar di Asia pada tahun 2010. Namun begitu, industri petrokimia ini memiliki halangan akibat daripada pesaing Korea Selatan itu sendiri. Industri yang seterusnya adalah industri seni budaya. Di Korea Selatan, ia dikenali sebagai Hallyu. Hallyu ini adalah istilah yang diberikan untuk menyebarkan budaya pop Korea atau K-pop dan drama secara global sehingga ke peringkat antarabangsa. Hallyu ini telah banyak menyumbang kepada imej dan ekonomi Korea Selatan sejak krisis kewangan Asia 1997 lagi. Antara pakej yang diperkenalkan melalui seni budaya ini adalah seperti bahasa, budaya, drama dan juga muzik. Antara kesan daripada penyebaran Hallyu Korea ini adalah pertama, menjadikan Korea Selatan sebagai satu lokasi pelancongan yang wajib mereka kunjungi, terutama apabila adanya konsert, ataupun menjadikan lokasi penggambaran drama ataupun muzik video sebagai satu lokasi yang wajib mereka kunjungi apabila melancong ke Korea Selatan. Selain itu, pengeksportan barang berkaitan dengan seni budaya ini juga turut menaikkan ekonomi Korea Selatan. Antara contoh barangan yang diekspor adalah seperti album dan juga barangan konsert. Oleh itu, tidak dapat dinafikan bahawa industri seni budaya ini telah berjaya menaikkan nama dan imej Korea Selatan sehingga di mata dunia. Akhir sekali, kita beralih kepada kesimpulan. Kemajuan ekonomi Korea Selatan berjalan dengan sangat pesat. Namun begitu, terdapat pelbagai cabaran dan rintangan yang dihadapi oleh Korea Selatan dari segi ekonomi dan politik. Kerajaan Korea Selatan telah membina banyak hubungan diplomatik dengan negara lain untuk mencapai kemajuan tersebut. Kebijaksanaan pemimpin iaitu Park Chung-hee pada tahun 1961 sehingga 1963 telah membawa kepada pelbagai penambahbaikan kerana beliau telah membina pelbagai strategi yang sangat berkesan untuk memajukan negara tersebut. Beliau menyedari bahawa betapa pentingnya industri utama yang menjadi pemacu kepada industri hilir. Sokongan daripada rakyat juga merupakan asas utama kepada perkembangan sesebuah negara kerana tidak berlaku sebarang pergolakan. Setiap negara mengalami perubahan politik, begitu juga dengan negara Korea Selatan. Perubahan tersebut telah membawa kepada norma baru rakyat di mana teknologi negara tersebut menjadi semakin canggih. Hal ini kerana negara tersebut sentiasa melakukan penambahbaikan sehingga dapat menjadikan teknologi tersebut dapat didengari sehingga peringkat global. Sememangnya, perkembangan ekonomi dan politik menjadi faktor utama kemajuan sesebuah negara kerana
Kemajuan sesebuah negara dapat diukur melalui faktor-faktor tersebut. Sekian, terima kasih.